Okey, hari ni kan bila saya tengok dalam grup, baru saya perasan rupanya kelas awak yang kelas ganti tu kan. Okey, saya minta maaf sangat sebab sebenarnya dari hujung minggu lepas ke minggu ni lah, saya kena COVID. Saya positif COVID. Jadi waktu hari Selasa tu, lepas maghrib tu saya apa ni, makan ubat sesama, ubat batuk, tahu je lah kesan dia apa kan. Memang saya tidur tak bangun-bangun. Saya bangun tu saya tengok 2 missed call. Saya fikir, siapa miss call saya ni? Tapi saya tak fikir apa. Dia memang macam tu ke kena COVID ni? Dia macam blur. Betul tak? Ya Pak, betul. Betul. Dia macam keliru Ah, kan? ah, Ha. Memang dahsyat lah. Lain orang lain simptom. Tapi simptom saya waktu mula-mula saya kena tu, dia memang tiba-tiba demam panas. 2 hari kot. Demam panas. Lepas tu dah okey dah. Lepas tu dia sakit urat. Sakit urat, lenguh urat. Tak tahulah awak kena ke tak. Sebab ada orang saya tanya kena sakit urat tu. Ada orang tak sakit urat. Lepas tu dia macam setiap hari confused. Yang ni Alhamdulillah lah saya dah habis kuarantin. Sebab saya kena sebenarnya hari Khamis lepas. Pagi tu kita buat kelas kan. Saya dah start sakit tekak sikit. Petang tu memang sakit tekak betul. Bila test je, test pun test biasa-biasa je. Tak adalah tu sangat ke. Terus naik 2 line. Jadi saya balik rumah mak mentua saya lah. Jadi bila balik rumah mak mentua tu, saya tak ingat dah kelas ganti awak ni. Jadi saya minta maaf sangat-sangat. Masa tu saya memang makan ubat. Ubat batuk, ubat sesama. Tidur tak sedar dunia. Macam tu. Okey, jadi batuk ada lagi sikit. Tapi sampai bila kan kau nak tunggu batuk ni sihat? Jadi kita teruskanlah aktiviti macam biasa. Dan ini kelas pertama saya lah selepas kuarantin. Okey, kedatangan saya ambil nanti kejap sebab saya tengah buka MySys ni. Siapa yang nak bentang hari ni silakan. Siapa dulu? Terpulang mana-mana je. Siapa nak bentang dulu? Tak ada ke? Kalau tak ada saya panggil nama lah. Populasi. Maria? Saya Maria pun Esther? Boleh bentang sekarang? boleh. Okey, silakan. Nampak skrin? Dengar suara saya tak? Dengar jelas. Dengar. Okey, saya mulakan ya. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan tentang kata sendi nama dan fungsinya. Nama saya ialah Maria Esther, anak perempuan George. Nombor metrik saya adalah E202110276643. Definisi kata sendi nama. Menurut buku Tata Bahasa Dewan, kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di depan frasa nama. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dan ayat. Berikutnya adalah contoh-contoh kata sendi nama. Kata sendi nama yang menunjukkan arah adalah kepada, pada, dari dan ke. Kata sendi nama yang menunjukkan tempat adalah di, dari dan ke. Kata sendi nama yang menunjukkan perbandingan adalah daripada, terhadap, seperti. Kata sendi nama yang menunjukkan hal yang ingin dilakukan adalah tentang. Kata sendi nama yang menunjukkan tujuan adalah untuk, bagi, demi. Kata sendi nama yang menunjukkan waktu adalah pada, dari, ke, hingga, sejak, semenjak. Kata sendi nama yang menunjukkan hal yang ingin dilakukan bersama-sama adalah dengan. Seterusnya,
Contoh ayat yang menggunakan kata sendi nama. Kata sendi kepada. Surat jemputan itu ditujukan kepada pengerusi persatuan. Kata sendi pada. Lukisan itu digantung pada dinding. Kata sendi dari. Aming berasal dari Negeri Sembilan. Kata sendi ke. Samad akan ke Kuala Lumpur pada hujung minggu ini. Kata sendi di. Hamad Asma tinggal di kampung sebelah. Kata sendi daripada. Suzy menerima beg itu daripada abangnya. Kata sendi terhadap. Setiap warga negara haruslah menanam sikap patriotik terhadap negaranya. Kata sendi seperti. Wajahnya cantik seperti bidadari. Kata sendi tentang. Cikgu Saiful memberitahu tentang latihan bola sepak yang akan diadakan pada petang ini. Kata sendi untuk. Hari keusahawan akan diadakan bagi membuka minda murid tentang dunia perniagaan. Kata sendi hingga. Hujan lebat telah turun dari pagi hingga sekarang. Kata sendi sejak. Wajahnya muram sejak pagi tadi. Kata sendi dengan. Ayah pergi ke pasar dengan adiknya. Kata sendi demi. Prajurit berkorban demi kedaulatan negara. Kata sendi akan. Amir sangat rindu akan keluarganya di kampung. Kata sendi oleh. Bunga ditanam oleh Hawa. Kata sendi antara. Mereka bergaduh antara adik-beradik. Kesimpulan adalah kata sendi nama ialah perkataan yang digunakan untuk merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Maria, saya kekalkan pembentangan tu dulu. Saya nak tanya soalan. Sewaktu awak buat tajuk fungsi kata sendi nama ni, apakah bentuk kata sendi nama yang awak jumpa yang orang selalu buat silap? Rupa-rupanya ini yang betul dia. Yang contoh diperbuat dari apa bagi tahu dalam ayat tu digunakan beg ini dibuat dari apa kulit. Sebenarnya digunakan diperbuat daripada. Okey, baik. Okey, nak tengok slide yang kedua tu. Okey, Tata Bahasa Dewan. Bawah lagi. Lagi. Okey, baik. Jadi, itu untuk Maria. Jadi untuk organisasi semua ada kesimpulan dari pendahuluan sampai kesimpulan. Untuk kandungan tak ada masalah lah. Yang ini awak ambil dari mana? Modul ke? Ya Puan, Ambil daripada modul ke? definisi. Kandungan. Kandungan saya ambil dari internet. Tapi ada rujuk model juga. Okey. Untuk pelajar yang lain, kalau tengok modul tu agak lengkap jugalah fungsi kata sendi nama tu, dia ada banyak dalam tu. Jadi nanti kalau nak buat ulang kaji ke boleh rujuk situ juga. Untuk bahasa tak ada masalah Maria. Untuk penyampaian pun saya kira tak ada masalah. Soalan pun soalan ringkas je dapat jawab dengan baik. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama. Okey, seterusnya Nuri Infah ada? Ada. Nuri dah bersedia belum nak bentang? Nuri. Nurin ada tapi dia tak menjawab. Nurin dah sedia belum untuk bentang hari ni? Belum Kalau belum minggu depan Okey, Ikmal Danish ada? Nuri Kemal Danish. Boleh bentang hari ni? Atas highway, okey. Danish Farhan? Danish Farhan?
Yang faham boleh bentang hari ni? Sudah semua main chat ni. Dia macam ni lah. Siapa yang nak bentang mungkin minggu selepas ni, awak boleh buat video. Video perbentangan. Okay. Ifah Iliana. Ifah. Oh, Ifah. Ifah lagi dah ada ni. Ain Fatihah. Ain Fatihah mana? Tak ada. Nurul Tasnik. Ya, saya. Bersedia bentang hari ni? Boleh. Silakan. Okey. Yang mana tak dapat bentang hari ni, kalau nak buat video pun boleh. Jadi minggu depan, saya tayangkan je. Sebab kita nak cepat kan. Kat sini buka kamera tau. Boleh nampak ke? Boleh. Okey, saya mulakan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Atira dan kawan-kawan sekalian. Nama saya Nurul Tasnik binti Baharudin, nombor metrik E2021-1028-572. Tajuk saya ialah kata arah. Isi kandungan ialah definisi, ayat contoh, kesimpulan. Baiklah, mari belajar kata arah bersama saya. Baik, mesti kalian semua tertanya-tanyakan apa itu kata arah. Baik, saya akan menerangkan apa itu kata arah. Kata arah ialah kata yang hadir di hadapan frasa nama dan lazimnya hadir di belakang kata sendi nama untuk memberitahukan tempat sesuatu itu berada, iaitu hala atau jurusan. Oleh itu, kata arah ialah jenis kata nama yang tergolong dalam kata tugas. Kata arah juga mesti didahului oleh kata sendi, contoh kata sendi di, ke dan dari. Kata sendi nama di dan ke mesti ditulis secara terpisah dengan kata arah. Contoh. Baiklah, mari kita lihat gambar yang ada di dalam skrin ni. Bagi gambar yang pertama merujuk kepada dalam. Kucing itu berada di dalam selimut. Dan gambar yang kedua merujuk kepada tepi atau sebelah. Kucing itu berada di tepi katil. Dan gambar yang ketiga merujuk atas. Kucing itu berada di atas katil. Gambar yang keempat merujuk kepada belakang. Kucing itu berada di belakang katil. Gambar yang kelima, antara. Kucing itu berada di antara kerusi dan katil. Gambar yang keenam, bawah. Kucing itu berada di bawah katil. Gambar yang seterusnya merujuk kepada sisi kiri. Anjing putih itu berada di sisi kiri kucing. Dan gambar yang ke-8 merujuk kepada sudut kanan. Lampu itu berada di sudut kanan kucing. Dan gambar yang terakhir merujuk kepada sebelah. Kucing itu berada di sebelah lampu. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada ayat contoh bagi kata-kata arah. Antara. Ayat contohnya, Aziza duduk di antara Kalsum dan Karlin. Atas, buku-buku rujukan tersusun rapi di atas rak buku. Bagi barat pula, kami akan bertolak ke barat Perak pada hari Rabu ini. Bawah, ayah menyimpan kotak di bawah katil. Belakang pula, ayah menanam sayur-sayuran di belakang rumah. Seterusnya, dalam. Faizal menyimpan lebihan wang sakunya ke dalam tabung.
Seterusnya hadapan. Anak anjing itu menyalak di hadapan rumah Pak Cik Ciong. Hujung, rumah Razali terletak di hujung kampung. Luar pula, kakak menjemur pakaian di luar rumah. Bagi penjuru, Aina menyusun buku-buku itu di penjuru meja tulisnya. Bagi pinggir pula, Azli dan rakan-rakannya berehat di pinggir sungai. Samping, dia duduk di samping neneknya semasa menonton televisyen. Sebelah, rumah Ali terletak di sebelah rumah Cikgu Azmani. Bagi ayat seberang pula, kedai runcit terletak di seberang jalan itu. Segi, kata haruslah melihat perkara itu dari segi kebaikannya dahulu. Selatan, pendatang-pendatang asing dari selatan Sulawesi telah dihantar pulang. Selekoh, kemalangan itu berlaku di Selekoh yang berbahaya itu. Sisi, isteri Rizwan berada di sisinya sebelum dia meninggal dunia. Sudut, ibu meletakkan pasu bunga di sudut ruang tamu. Tengah, Kamal menendang bola ke tengah padang. Seterusnya tepi, banyak gerai buah-buahan di tepi jalan. Bagi timur pula, kami akan berkemah di timur Pulau Pangkor. Utara, Pulau Pinang merupakan salah sebuah negeri yang terletak di utara semenanjung Malaysia. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada pembentangan ini, yang pertama ialah dapat mengetahui definisi kata arah, dan yang kedua dapat mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan kata arah dalam ayat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Tasnik, saya nak tanya soalan dekat Tasnik. Kalau kata sendi di, kemudian belakang dia tu kata arah, contohnya atas lah, di atas. Adakah dieja rapat ataupun jarak? Semula Nata. Kalau kata sendi di, kemudian belakang dia ialah kata arah, saya bagi contoh atas lah, di atas. Adakah dieja rapat ataupun jarak? Dieja jarak. Kenapa? Sebab itu bukan kata kerja. Okey, bagus. Baik, jawapannya juga tepat. Okey, untuk pembentangan nak tengok yang awal tadi, definisi. Sekejap Menurut mana ni? Menurut Kamus Dewan edisi keempat. Kamus Dewan, okey baik. Okey, jadi untuk Nurul Tasnik, organisasi semua ada. Kandungan pun lengkap lah kata arah banyak bagi contoh. Kemudian untuk bahasa tak ada masalah. Penyampaian baiklah suaranya jelas Kemudian awak cuba untuk menghiburkan juga suasana tu. Kemudian soalan pun dapat dijawab dengan baik. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Nata. Sama. Lagi siapa lagi? Haziq Hafiz ada? Haziq Hafiz. Sudah. Mana semua orang? Nur Suhaila. Ya, Puan. Boleh bentang hari ni? Boleh. Okay, sila.
Kaila. Ya puan. Ada masalah lah. Apa tu? Ada masalah sikit. Kejap. Okey. Maaf puan, ada masalah lah. Okey, tak apa. Awak selesaikan soalan tu dulu. Saya pergi kat orang lain dulu. Sharon ada Sharon? Sharon? Oh, Sharon. Sharon tak ada. Ni pergi semua orang ah. Hazimah? Nur Hazimah? Nur Syuhada? Khairul Naziha? Anik Daniel? Zuhair? Nurin Syamimi? Okey, tak apa. Saya rasa semua macam tak bersedia lagi. Okey, jadi saya harap minggu hadapan semua dapat bentang. Okey, semua dapat bentang. Berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 orang semua dapat bentang minggu depan. Siapa yang mungkin ada hal ke nak pergi mana ke, buat video siap-siap. Okey, buat video siap-siap. Kemudian bagi link dekat WhatsApp saya ataupun dalam grup lah. Dalam grup lah senang. Okey, bagi link video awak tu dekat dalam grup supaya minggu depan walaupun awak ada urusan tapi video awak tu ada. Okey? Boleh semua? Boleh Boleh. Okey, untuk kedatangan hari ni sekejap. Saya kena ambil juga kedatangan. Sekejap loading. Ya Allah, saya tak login lagi hari ni. Okay, that's today. Puan, Ya, saya nak Sharon tak ada tajuk lagi. Tak ada topik untuk bentang. Sharon. Ha. Sekejap ini Sharon tadi. Oh, memang tak ada lagi Tak ada, dia tak ada topik. Sekejap. Kalau gitu Sharon ambil Sharon ambil ayat majmuk boleh? Boleh madam. Okey. Puan kata majmuk Anik Daniel. Dia Itu kata, ini ayat. ayat. Sorry. Dia lain. Ayat majmuk ni dia ada dua lah Sharon. Ayat majmuk gabungan dengan ayat majmuk pancangan. Dia macam topik kata hubung. Tapi ayat tu kita nak kena pasti jenis-jenis ayat lah. Kalau kata majmuk,
dia ada bentuk kata majmuk, dia ada. Kalau untuk Anik boleh rujuk buku Tata Bahasa Dewan lah. Buku Tata Bahasa Dewan, alang-alang awak tu kan. Tata Bahasa Dewan dekat bahagian morfologi bab 3, kat situ ada kata majmuk. Kemudian dalam bentuk kata pun ada bentuk kata majmuk. Kemudian pembentukan kata. Kat situ pun ada kata majmuk juga. Okey, bentuk kata majmuk kat situ. Jadi lengkap lah kalau awak rujuk Tata Bahasa Dewan. Okey, baik. Sekejap. Ni kelas tu dia. Masih. Oh, gatal tekuk saya. Ada tips tak? Awak lagi cepat dari saya ni. Siapa yang dah kena COVID tu ada tips tak nak hilangkan batuk ni? Cukup tidur. Cukup tidur. Okey. Maaf Puan, boleh tak saya cuba lagi sekali? Siapa ni? Saya nak bentang lagi sekali. Baiklah, silakan. Kejap soalan, saya ambil kedatangan dulu sambil-sambil tu. Patrick ada? Patrick? Ada Puan. Washinavi? Ada. Maria ada. Nurin Ifah ada. Ikmal Danish? Ada kan tadi? Syahmi? Ada. Razrin? Ada. Danish Farhan ada. Zuria? Zuria Nabila? Ada. Ifah Iliana? Ifah Iliana? Tak ada. Syukri? Ada Puan. Ainul Sahira? Ada. Ushida? Ada. Ain Fatihah? Ada. Nurul Tasnik? Ya, saya. Hazirah? Saya. Syakirah? Saya. Haziq Hafiz? Tak ada Aiman Danish? Saya. Syamimah? Saya. Suhaila ada. Sharon ada. Hazimah? Nur Hazimah Saiful Bahrin? Tak ada. Syuhadah? Syuhada? Aisyah Jailani? Saya. Khairun Naziha? Saya. Yasmin? Ada. Aina Farhana? Saya. Anik Daniel? Saya. Zuhair? Wenkat Sanjeev? Saya. Mashni? Saya. Syamimi? Nurin Syamimi? Nurin Syamimi? Tak ada. Itu saja. Oh, sebelum saya terlupa, untuk yang bentang. Siapa tu? Nurin Saya. Okey, untuk yang bentang kata tunggal iaitu Danish Farhan. Danish, awak Ya, kata tunggal tu termasuk dengan akronim betul. Okey, bagus. Okey, baik. Silakan Suhaila. Suhaila, mana Suhaila? Kejap.
Allah. Allah. Okey tak tu? Kejap. Boleh nampak tak? Boleh? Kata hubung. Dengar tak suara saya? Dengar? Ya, hari ini saya akan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Puan Atirah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Suhaila binti Azmain, nombor metrik I202110288828. Hari ini saya akan membentangkan tentang kata hubung. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran ini pelajar dapat mempelajari jenis-jenis kata hubung, mengetahui maksud bagi jenis kata hubung, mengenal pasti contoh-contoh kata hubung dan dapat membezakan jenis-jenis kata hubung. Kata hubung terbagi kepada 3. Yang pertama kata hubung gabungan, yang kedua kata hubung pancangan dan yang ketiga kata hubung pasangan. Kata hubung gabungan. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi baru Nik Safiah Karim, kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa, iaitu satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat yang berpotensi menjadi ayat atau lebih yang sama taraf sifatnya. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini dikenali sebagai ayat majmuk gabungan. Contoh kata hubung gabungan yang pertama adalah atau. Fungsi atau adalah menunjukkan pilihan atau perbandingan. Contoh penggunaan dalam ayat, kehidupan di desa atau di bandar tidak banyak perbezaannya. Kata hubung gabungan yang kedua adalah dan. Fungsi dan adalah untuk menggabungkan dua unsur yang setara. Contoh, Anisah dan Kamariah bermain badminton bersama-sama di taman permainan. Kata hubung gabungan yang ketiga adalah kecuali. Fungsi kecuali adalah untuk menunjukkan kekecualian ataupun tidak termasuk. Contoh penggunaan dalam ayat, semua pelajar terlibat dalam persembahan tarian itu kecuali Ahmad. Yang seterusnya adalah lalu. Fungsi lalu adalah untuk menggabungkan dua perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut. Contohnya, Afiq mengambil seketul batu lalu membalingnya ke arah anjing dia yang mengikorinya. Yang seterusnya adalah serta. Fungsi serta adalah untuk menggabungkan dua unsur setara dan menyatakan maksud bersama-sama. Contoh, Farid garang serta bengis orangnya. Yang kedua, Syafiqah, Zubaidah, Sarah serta Mira bercadang untuk berkelah pada hujung minggu ini. Yang seterusnya adalah sambil. Fungsi sambil adalah untuk menunjukkan perbuatan lain dilakukan di samping perbuatan utama. Contoh penggunaan dalam ayat, Afrina menyanyi sambil menggesek biola. Yang kedua, Kamal menggosok baju sambil mendengar lagu. Dan yang terakhir sekali, kata hubung tetapi. Fungsi tetapi adalah untuk menggabungkan ayat dengan ayat yang lain atau perkara yang berlawanan maksud. Contohnya, Amiruddin pintar orangnya tetapi dia kerap masuk kelas lewat. Dan jam itu bersaiz kecil tetapi mahal. Yang seterusnya adalah kata hubung pancangan. Menurut Tata Bahasa edisi baharu Nik Safiah Karim, kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa-klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Contohnya, Asmah senyum kerana dia sangat gembira. Kami akan berhenti menjalani latihan bola sepak jika hujan bertambah lebat.
Faris tidak putus asa walaupun dia tidak berjaya dalam temuduga tersebut. Kata hubung pancangan terbagi kepada 3 jenis, iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement dan kata hubung pancangan keterangan. Yang pertama, kata hubung pancangan relatif. Menurut Tata Bahasa Dewan Edisi Baharu, Nik Safia Karim, kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif ialah kata yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain. Bentuk kata hubung pancangan relatif ialah yang. Contohnya, pelajar yang berjaya itu diberi hadiah oleh gurunya. Budak yang sedang membaca itu merupakan adik perempuan saya. Buku yang dikarang oleh Khairul itu sangat menarik isi kandungannya. Buah yang tergantung itu paling disukainya. Dan yang terakhir, lelaki yang berbaju hitam itu merupakan anak Puan Aminah. Yang seterusnya, kata hubung pancangan komplement. Menurut Tata Bahasa Dewan Edisi Baharu, Nik Safia Karim, kata hubung pancangan komplement berfungsi menghubungkan satu klausa yang menjadi komplement atau pelengkap pada satu klausa utama. Dua contoh kata komplement yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk. Yang pertama, bahawa. Contoh penggunaan dalam ayat, pihak bomba telah memberitahu bahawa kejadian kebakaran itu berpunca daripada litar pintas. Yang kedua, adik memberitahu ibu bahawa dia tidak mahu ke sekolah kerana sakit. Dan yang kedua, kata hubung pancangan komplement untuk. Contoh penggunaan dalam ayat, Zahrul dan keluarganya pergi bercuti ke luar negara untuk menghilangkan tekanan. Dan yang kedua, kita mestilah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan. Yang seterusnya, kata hubung pancangan keterangan. Menurut Tata Bahasa Dewan Edisi Baharu, Nik Safia Karim, kata hubung pancangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama. Contoh kata yang sering digunakan dalam kata hubung keterangan ialah kerana, agar, apabila, sekiranya, sementara, setelah, semenjak dan ketika. Berikut adalah contoh kata hubung pancangan keterangan dan kegunaannya. Yang pertama, kata hubung pancangan keterangan untuk menerangkan waktu adalah sesudah. Contoh penggunaan dalam ayat, sesudah makan, Ali menyambung semula tugas beliau. Yang kedua, setelah. Contohnya, setelah 8 jam perjalanan, akhirnya kami tiba ke destinasi. Yang ketiga, sampai. Atif sampai ke sekolah pada pukul 7 pagi. Yang keempat, selama. Selama 11 tahun merantau, akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Yang seterusnya, kata hubung pancangan keterangan untuk menerangkan syarat atau situasi. Yang pertama adalah jika. Contohnya, jika kamu nak mainan tersebut, kamu perlu dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Pesan mak kepada adik. Yang kedua, andai kata. Contohnya, andai kata mereka tidak dapat hadir ke mesyuarat hari ini, kita terpaksa meneruskan tanpa mereka. Kata Encik Aris kepada Encik Ahmad. Yang seterusnya adalah sekiranya. Contohnya, sekiranya Siti tidak dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kali ini, dia wajib masuk ke kelas tambahan. Kata Cikgu Amirah kepada Ibu Siti. Yang seterusnya, kata hubung pancangan keterangan yang menerangkan akibat. Yang pertama adalah hingga. Contohnya, Aminah mengulang kaji pelajaran hingga matanya kemerah-merahan akibat kurang tidur. Yang seterusnya adalah sehingga. Contohnya, Ali tidak makan sejak semalam sehingga dia jatuh sakit. Yang ketiga, kata hubung pancangan keterangan untuk menerangkan sebab berlakunya sesuatu kejadian. Yang pertama adalah kerana. Contohnya, Abu tidak hadir ke sekolah kerana dia tidak sihat. Yang kedua adalah sebab. Disebabkan kejadian rompakan yang berlaku pada malam semalam, penduduk kawasan Taman Bestari menjadi lebih berhati-hati terutama pada waktu malam. Kata hubung pancangan keterangan yang keempat adalah menerangkan perbandingan. Yang pertama adalah seperti. Perempuan itu seperti cacing kepanasan apabila ditanya oleh pihak polis. Kata hubung pancangan keterangan yang kelima adalah menerangkan sesuatu perbuatan. Yang pertama adalah walaupun. Contohnya, walaupun sudah diberi amaran oleh guru disiplin, namun Ikmal masih lagi membuli pelajar-pelajar lain. Yang kedua, meskipun. Contohnya, meskipun kepenatan, Syarif tetap meneruskan kerja yang diberikan oleh majikannya. Kata hubung pancangan keterangan yang keenam adalah untuk menerangkan harapan yang boleh dicapai apabila melakukan sesuatu perkara. Yang pertama adalah agar. Contohnya, belajarlah rajin-rajin agar kamu boleh berjaya dalam pelajaran. Pesan ibu kepada adik. Yang kedua adalah supaya. Contohnya, ibu membersihkan halaman rumah supaya kelihatan bersih. Dan kata hubung pancangan keterangan yang ketujuh adalah keterangan tujuan digunakan untuk menerangkan maksud sesuatu perbuatan. Contohnya, bagi. Contoh penggunaan dalam ayat, bagi menjaga keselamatan para pelajar, pihak sekolah telah memperkenalkan beberapa peraturan baru.
Yang kedua adalah demi. Contohnya, hakim bersengkang mata ketika belajar demi mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Yang terakhir adalah kata hubung pasangan. Kata hubung pasangan adalah kata hubung yang digunakan secara berpasangan dalam satu ayat. Kata hubung ini selalunya terdiri daripada gabungan kata hubung pancangan dan kata hubung gabungan. Berikut ialah ayat dan contoh kata hubung pasangan. Yang pertama, bukan sahaja bahkan juga. Contoh ayat, Abu bukan sahaja tidak pandai dalam pelajaran, bahkan juga seorang yang pemalas. Yang kedua, lebih baik. Daripada membuang masa dengan melepak, lebih baik saya menolong ibu berniaga. Yang ketiga, walaupun namun. Contohnya, walaupun Ahcom buta huruf, namun dia tetap memastikan bahawa semua anaknya berjaya dalam pelajaran. Yang keempat, sama ada ataupun. Contohnya, pihak sekolah meminta sama ada ibu bapa ataupun penjaga murid-murid untuk hadir ke majlis yang akan diadakan. Yang kelima, bukan sahaja malah. Contoh ayat, Fuad bukan sahaja seorang pelajar yang pandai, malah dia seorang pelajar yang aktif dalam bidang sukan. Yang keenam, baik ataupun. Baik kamu mengaku ataupun kamu dipukul. Yang ketujuh, baik-baik. Contohnya, baik Ali, baik adiknya sama-sama pintar. Yang ke-8, baik mahupun. Contohnya, baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. Yang ke-9, jangankan pun. Contoh ayat, jangankan RM10, RM1 pun dia tidak ada. Yang ke-10, sedangkan apatah lagi. Contoh ayat, sedangkan dia seorang pemalas, apatah lagi adiknya. Yang seterusnya, semakin. Contoh ayat, Encik Ali semakin kaya, semakin pemurah. Yang seterusnya, sedangkan ini kan pula. Contoh ayat, sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya, ini kan pula Bukit Larut. Kian kan. Contoh ayat, kian lama, kian banyak orang ke sana. Dan akhir sekali, entah-entah. Contoh ayat, kabar angin itu entah betul, entah tidak. Kesimpulannya, setelah mempelajari jenis kata hubung, kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam dalam penggunaan kata bagi meningkatkan lagi asas penggunaan bahasa Melayu dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Kata hubung, soalan saya. Apa beza kata hubung gabungan dengan kata hubung pancangan? Kata hubung gabungan, dia menggabungkan dua ayat. Pancangan? Pancangan pula, sekejap. Kata hubung Dalam pancangan ada berapa pula? Apa? Puan boleh ulang sekali lagi? Kalau dalam pancangan tu ada berapa pula? Boleh Puan ulang sekali lagi? Dalam kata hubung pancangan ada berapa jenis pula kata hubung? Pancangan, keterangan, lagi pancangan apa lagi? Komplement dan pasangan. Pasangan, relatif ada? Itu saja. Relatif Relatif, komplement, keterangan. Pasangan Dan tu pasangan. kalau dalam modul tak ada tapi yang soalan buat ni ada. Okey, tak apa, boleh juga. Okey, kalau kata hubung yang termasuk dalam kategori kata hubung yang mana? Kata hubung relatif. Betul. Pancangan relatif. Kalau bahawa? Bahawa kata hubung komplement. Okey, betul. Baik, jadi untuk Suhaila, organisasi semua ada. Kandungan pun lengkap lah. Awak rujuk buku Tata Bahasa Dewan kan? Untuk Saya bahasa rujuk. Saya rujuk buku. Google. Lepas tu yang definisi tu? Sama. Okey, tapi awak kata buku Tata Bahasa Dewan. Sepatutnya awak kata Google lah.
Oh, dalam Google tu buku tentang bahasa Dewan macam tu? Betul. Okey. Untuk penyampaian tak ada masalah. Okey, baik. Jadi kelas, saya ulas sikit. Kata hubung ni ada banyak. Yang awak belajar dekat sekolah dulu mungkin awak tahu dan atau sambil. Maksudnya Ali pergi ke kedai, Abu pergi ke kedai. Jadi awak gabungkan. Ali dan Abu pergi ke kedai. Tiba-tiba bila masuk diploma ni, kata hubung ni ada nama. Dia terbahagi kepada dua pula. Satu kata hubung gabungan yang menggabungkan dua ayat yang setara sifatnya. Itu penting definisi tu. Menggabungkan dua ayat yang setara sifatnya. Maksudnya kalau ayat tunggal dengan ayat tunggal lah. Kemudian kita ada kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ni dia bukan menggabungkan dua ayat yang setara sifatnya, bukan. Dia cuma menggabungkan klausa kecil dengan klausa utama. Jadi dia tak gabungkan satu ayat yang baru. Cuma dia gabungkan ayat yang kecil saja kepada ayat yang dah sedia ada. Contoh kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan relatif ni hanya ada satu saja, iaitu yang. Abu pergi ke kedai. Kita nak tambah kata hubung pancangan yang nak tambah klausa kecil dalam klausa yang dah ada. Abu yang memakai baju berwarna biru itu pergi ke kedai. Jadi kita cuma pancangkan, kita tambahkan sedikit saja, bukannya kita letak ayat yang baru. Kemudian kita ada kata hubung pancangan komplement, iaitu kata hubungnya bahawa dengan untuk sahaja. Fungsinya komplement, complete, melengkapkan klausa utama. Saya berjanji. Betul dah, tapi tak lengkap. Kena completekan dia. Jadi tambah kata hubung pancangan komplement yang tujuannya untuk melengkapkan klausa utama. Saya berjanji bahawa saya tidak akan buat lagi perkara itu. Kak Long lah tu. Selalu berjanji tak nak buat. Tapi buat lagi. Okey. Kemudian untuk. Apa-apa sajalah ayat tapi tambah untuk. Kemudian kita ada kata hubung pancangan relatif, komplement, keterangan. Keterangan ni untuk menjelaskan sebab musabab. Okey. Marilah kita sama-sama menjaga kebersihan agar negara kita bebas daripada penyakit berjangkit, contoh. Agar, supaya, kerana, itu semua termasuk dalam kategori kata hubung pancangan keterangan. Jadi kalau faham setiap satu maksud tu, awak tak keliru lagi. Banyaknya jenis-jenis kata hubung, tak. Relatif, related, yang, tu je satu. Komplement, complete, bahawa untuk. Keterangan tujuan dia untuk menerangkan, jadi semua kata hubung yang ada menerangkan sebab, musabab seperti supaya, agar, kerana, itu semua masuk bawah kategori itu. Okey. Baik, jadi itu saja untuk hari ini. Nanti kita tengok ayat majmuk pula. Sharon akan bentangkan, lebih kurang sama sahaja. Cuma nanti Sharon tunjuk dalam bentuk ayat. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama semua. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih Puan.